wassalam, konnichiwa dan selamat datang daripada Take a Peek Channel. Nama aku A dan kisah benar horror hari ini bertajuk Bunyi. Tapi sebelum tu, Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aku rasa macam dah ada tajuk bunyi aku buat sebelum ni. Tak apalah. Itu bunyi lain, ni bunyi lain, okey? Okey, kisah ni terjadi time aku sekolah rendah, tak silap aku. Waktu tu aku comel-comel, kecil-kecil lagi kan. Waktu tu aku saja je tidur dekat ruang tamu dengan adik-beradik aku. Macam dah bosan kan tidur dekat bilik. Macam tak challenge, tak thrill. Lepas tu kita orang tidur lah dekat ruang tamu. Tiba. Lepas tu, time tu macam kecil kan. So kita orang letak toto tidur macam dengan adik-beradik aku dekat situ. Time tu abang aku tak ada. Aku tak ingat kenapa. Tapi time tu abang aku tak ada. So aku dengan adik aku berdua dekat ruang tamu tidur. Sebelum kita orang tidur tu, waktu tu dah pukul 11 lebih tau. Ayah aku ada teman juga, kita orang borak-borak dekat luar tu. Lepas tu bila dah bedtime, dia pun masuk bilik dan tidur. So tinggal kita orang berdua sahaja di luar itu. Di luar tu maksud aku ruang tamu sorry. Lepas tu dekat ruang tamu tu, waktu tu dah malam dan aku budak-budak yang kecil dan comel pun tiba-tiba terasa tak boleh tidur. Adik aku pun tak boleh tidur time tu. Bukanlah tak boleh tidur, tapi perasaan bukan perasaan, macam feeling mengantuk tu tak sampai lagi. Macam tu lah. So kita pun lepak-lepak lah dulu, borak-borak antara adik-beradik kan. Apa pun dia berbulu kat mulut aku ni. Sorry. Lepas tu aku ada kucing sebenarnya. So kalau macam ada berbulu-bulu kat baju tu semua salah kucing aku lah. Kalau korang nampak apa-apa yang berbulu-bulu dekat muka aku ke topi aku ke, biarkan je lah, tu semua salah kucing aku. Okay, lepas tu time aku dekat ruang tamu tu, masa tu dah malam, dah tutup lampu semualah. Tiba-tiba kan, aku time tu masih lagi tak tidur tau, sedar lagi tau, memang sedar. Waktu tu aku dah tutup mata, aku dengar ada bunyi tapak kaki. Bunyi tapak kaki yang sangat banyak, like tam macam tu. Masa tu aku bayang budak kecil dekat ruang tamu malam-malam dah tutup lampu dengan bunyi tapak kaki orang banyak gila. Tiba-tiba, like secara tiba-tiba. Lepas tu aku macam, siapa? Apa? Aku macam tak tahu apa nak cakap kan. Lepas tu aku ingat aku seorang je yang dengar. Rupanya adik aku pun dengar juga. Dia kan tiba-tiba pegang tangan aku kuat-kuat. Lepas tu dia panggil aku, kakak, macam tu kan. So aku dah kalau dia dah pegang aku macam ni dengan kuat macam ni, pasal aku je pula yang kira dewasa dekat situ. So aku rasa macam responsibility untuk menjaga dia tu sangat tinggi. So aku pun beranikan diri, aku pun cakap lah dengan dia kan, tak apa-apa macam tu kan. Okey akak ada kat sini macam tu kan, Caca hero kan. Lepas tu aku buka mata. Aku pun beranikan diri buka mata. Aku tengok, kau tahu tak aku nampak apa Tak ada apa-apa. Aku tak nampak apa-apa masalahnya. Tapi waktu aku buka mata tu, bunyi derapan kaki tu masih ada. Aku masih dengar, tapi aku tak nampak apa-apa. Which is alhamdulillah lah, aku tak nampak apa-apa. Tapi aku masih dengar bunyi tu. Itu yang pelik tu. Lepas tu bila aku dah pelik macam tu kan, tapi aku tutup je lah mata balik. Aku takut nak buka mata balik, tahu tak? Sebab aku takut kalau aku buka tutup aku nampak benda yang tak sepatutnya aku nampak. Sebab time tu mungkin I don't know, budak kecil kan, so dengar benda bukan-bukan, maybe imaginasi. But I don't think it's imagination thing, sebab adik aku pun dengar. So aku pun macam tak apalah, tak apa tidur macam tu kan. Pasal aku tutup mata. Ya Allah, aku rasa macam time tu lah moment yang macam lambat sangat detik tu nak berlalu, faham tak? Lepas tu aku macam bila benda nak berakhir. Tapi aku pun macam tutup je mata rapat-rapat. Bunyi tapak kaki tu masih dengar. Bunyi tu macam banyak gila. Lepas tu macam bergila-gila tau. Lepas tu aku tengok apa jadi. Tiba-tiba aku dah tertidur dengan adik aku. Maksudnya aku tertidur sambil dengar bunyi tapak kaki tu. Tapak kaki tu masih ada berlega-lega time aku tidur, sampai aku tidur. Okey, lepas tu cerita ni tak habis sampai sini tau. Malam yang sama, tapi itu cerita besoknya. Maksud aku besok ni, aku cakap dekat mak aku yang aku dengan adik aku dengan bunyi tapak kaki semalam, tapi tak nampak apa-apa.
Lepas tu mak aku pun buka lah cerita. Kau tahu tak apa sebenarnya yang berlaku? Malam tu, iaitu malam semalam aku dengan bunyi tapak kaki tu, mak aku ni kan dia macam boleh bukan nampak, dia boleh feel something or tahu something through mimpi tau. Lepas tu, kejap. Malam yang sama, dia nampak. Waktu tu dia belum tidur lagi tau. Macam nak kata mamai pun tak juga, tapi dia belum tidur lah, macam baru nak tidur macam tu. Bukan. Masa tu pukul 4 lebih ke 6 lebih. Macam tu. Okey, aku dah ingat. Time tu aku sekolah menengah, bukan sekolah rendah. Sekolah menengah. Okey, time tu aku naik basikal pergi sekolah. So, aku akan bangun awal. Like, pukul 6.30 tu memang aku dah siap-siap semua untuk pergi sekolah. Sebab perjalanan setengah jam, macam lama gila aku rasa time tu. Okey, tak apalah, tu abaikan. Tu tak penting. Lepas tu, pukul 4 lebih, sebab selalu pukul 6 tu, 6 ke 5 lebih aku terbangun. Aku dengan abang aku bangun untuk bersiap awal nak pergi naik basikal kan. So mak aku dah tahulah waktu-waktu macam tu kita akan selalu bangun. Tapi that night, hari sekolah kan, besoknya hari sekolah, pukul 4 lebih mak aku terjaga. Dan memang sedar waktu tu, sebab mak aku nampak ada seorang budak lelaki yang memakai jubah putih dan juga kopiah putih. Umur dia lebih kurang macam 15 tahun ke 13 tahun macam tu. Muka dia tak scary pun. Muka dia macam suci gila tau. Muka dia suci gila dan pelik. Memang daripada atas sampai bawah dia pakai semua putih. Dia selak langsir bilik mak aku, tengok mak aku dengan bapak aku. Dan mak aku nampak benda tu. Macam ni like first time tau. Sebab selalu bukanlah first time, like jarang-jarang berlaku. Sebab mak aku selalu dapat melalui mimpi. Tapi kali ni dia menunjukkan diri yang sebenar. Kau bayangkan kau tengah tidur, kau dengar bunyi tapak kaki banyak-banyak. Lepas tu kau terjaga, kau bangun. Masa tu pukul 4 lebih. Tiba-tiba kau nampak ada sesusuk tubuh budak remaja lelaki selak langsir bilik kau. Kau tak rasa macam hello privacy. Lepas tu kau macam, kau tengok budak tu, macam mak aku tengok budak tu tengok mak aku macam, tapi dia tak cakap apa-apa. Mak aku pun tak cakap apa-apa, tapi macam saling tenung-menenung. Aku tak tahulah ini staring contest ke apa kan, tapi macam tenung-menenung. Lepas tu mak aku ni kejutkan bapak aku, macam suruh bangunkan, macam cepat bangun macam tu kan. Macam ada something dekat pintu tengah tengok kita berdua kan. Lepas tu bapak aku pun terjaga. Lepas tu bapak aku pandang pintu. Kau tahu bapak aku tak nampak Bapak aku tak nampak apa yang mak aku nampak waktu tu. Bapak aku tak nampak budak remaja lelaki umur 15 tahun tu. Lepas tu bapak aku pun macam Astaghfirullahaladzim dekat muka mak aku kan. Macam baca-baca selawat, tepuk-tepuk dekat muka mak aku. Lepas tu mak aku macam, bukan, macam tak nampak ke kat pintu tu ada. Macam tu kan. Macam tapi bapak aku tak nampak, mak aku je nampak. Lepas tu masa mak aku tengah ralat tu kan, time tu aku dah tidur sebab 4 lebih kan. Waktu aku dengar tu pukul 11 lebih macam tu, nak dekat pukul 12 macam tu. Lepas tu budak tu tengok je waktu. Lepas tu waktu budak tu selak tu, mak aku pun nampak lah apa yang terjadi sebenarnya dekat belakang, dekat ruang tamu tu. Kau tahu tak kan aku dengar bunyi tapak kaki, dan mak aku pun dengar bunyi bising-bising. Sebab tu dia terjaga daripada tidur dan nampak budak lelaki tu selak langsir kan. Waktu dia selak langsir tu, mak aku nampak ada banyak gila orang dewasa, remaja, lelaki. Kebanyakan lelaki lah. Dia pakai baju yang sama dengan budak tu pakai. Jubah putih pada atas sampai bawah, pakai kopiah putih. Semua ulang-alik daripada ruang tamu tu. Macam pergi ke dapur, macam tu lah bunyi air ada. Lepas tu mak aku macam, apa yang sedang berlaku ni? Siapa ramai-ramai dekat rumah aku? Tengah waktu dia selak tu lah mak aku nampak. Lepas tu tiba-tiba waktu budak tu, masa mak aku nampak tu, memang budak tu masih tengah tengok lagi mak aku dengan muka pelik. Lepas tu tiba ada seorang lagi lelaki dewasa tarik budak tu. Macam apa ni, tengok bilik orang, privacy lah macam tu. Dia macam tarik budak tu. Lepas tu budak tu pun tutup langsir tu. So mak aku dah tak nampak dah apa jadi. Lepas tu dah siang. Dia dah siang tu, lepas tu kita pun cakap lah dekat mak aku, kita orang dengar satu samping semalam kan, bunyi tapak kaki and stuff, tapi tak nampak apa-apa. Lepas tu mak aku pun cakap lah. Lepas tu benda ni flashback. Petang tu semalam ni, kiranya waktu malam yang sebelum dengar kita orang dengar bunyi tapak kaki tu, petang dia tu aku balik sekolah, aku buat kerja sekolah dekat ruang tamu. Lepas tu mak aku terlelap petang tu. Mak aku jarang tidur petang waktu tu, tapi time tu kan mak aku macam, kan aku cakap tadi, mak aku dapat sesuatu melalui mimpi. So petang tu mak aku macam rasa ngantuk gila sangat-sangat. Kau tak ngantuk yang sangat-sangat tu. Tapi
macam tak nak tidur, macam tak ngantuk pun tiba-tiba rasa macam ngantuk, macam dia suruh tidur macam tu. Lepas tu mak aku pun tidur lah. Waktu mak aku tidur tu, mak aku mimpi. Oh, aku lupa mention point paling penting. Rumah aku ni sebenarnya share tau. Share dengan orang Bunian. So tak ada apa-apa lah, tak ada apa-apa yang menakutkan jadi. Cuma orang Bunian kan kita tak nampak, tapi terdengar. Lepas tu kita punya ruang tamu tu adalah musola tempat Bunian tu, tempat semayang dia. Lepas tu petang tu mak aku mimpi ada seorang lelaki ni, dan dia adalah putera raja kepada tempat Bunian tu. Dia anak raja, dia putera lah kan, dia putera raja. Jangan tanya aku, cerita ni sebenarnya panjang lagi, ada lagi sebelum tu, ada relate something lagi lah. Tapi itu bukan yang aku nak point out dalam kisah kali ni. Tapi petang tu mak aku mimpi putera raja tu dia datang, dia tidur dekat ruang tamu mak aku ni. Lepas tu dia dah sakit, dia dah nazak. Sebab sebenarnya dia banyak kali keluar masuk dunia Bunian dengan dunia manusia tau. You know, dunia raib dengan dunia reality ni tak boleh campurkan, benda kena asing. So dia banyak kali masuk. So adik dia semua dah warning kat dia, tapi dia still masuk juga. Lepas tu itu yang membuatkan dia sakit dan nazak. Tapi dia putera tau. So tapi tak ada siapa pun tahu. Kiranya banyak rakyat dia dan orang-orang dia, hanya orang terdekat dengan dia je tahu yang dia masuk dunia manusia, which is dekat rumah aku ni lah. Tapi yang adik-beradik dia lain semua tak tahu. Ada certain je yang tahu. Lepas tu putera raja ni dia dah sakit, dah gering yang orang cakap bahasa istana tu. Dia dah sakit kan. Lepas tu dia duduk dia baring dekat ruang tamu tu. Lepas tu mak aku nampak dalam mimpi tu. Lepas tu sebelum dia mangkat yang orang panggil, sebelum dia meninggal, dia suruh mak aku hulurkan tangan. Lepas tu dia macam buka tangan dia. Lepas tu satu objek terbang tau. Dia macam bentuk zamrud, permata tu terbang. Lepas tu dia cakap dengan mak aku, macam benda tu terbang, dia suruh mak aku ambil. Lepas tu dia cakap dia akan mati dekat situ. Dia suruh mak aku simpan permata tu dan bagi tahu orang-orang dia yang dia meninggal dekat situ, sebab dia orang tak tahu. Lepas tu mak aku macam bela lah. Kau bayangkan tiba-tiba ada orang lelaki meninggal dekat rumah kau, lepas tu suruh bagi tahu orang dia yang dia meninggal kat situ. Macam, who are you? Why are you even here? Kan macam, apa aku nak cakap? Aku tak kenal pun orang kau. Macam tu kan. So mak aku macam, respon orang biasa lah. Macam, mak aku tak ambil pun permata tu. Lepas tu permata tu jatuh je dekat situ. Lepas tu dia pun meninggal, dia pun mangkat. Lepas tu, long story short, mak aku terbangun daripada tidur. Lepas tu malam tu rupanya kan petang tu dia dah meninggal. So malam tu aku tak tahu macam mana orang tahu, kiranya orang-orang dia tahu. Tapi malam tu orang-orang dia dah tahu, adik-beradik dia pun dah tahu. So diorang uruskan jenazah si putera ni malam tu. So diorang sebenarnya ulang-alik daripada ruang tamu ke dapur untuk ambil wuduk dan semayangkan si jenazah putera raja ni. So that's how the story goes lah, dia punya storyline dia kan. So baru aku faham rupanya siapa sebenarnya. Sebab kau bayangkan, aku sumpah aku dengan bunyi tapak kaki banyak gila, tapi bila buka mata tak nampak. Memang aku nampak malam tu. So aku rasa mungkin dia nak bagi tahulah yang dia dah meninggal dekat situ kan, supaya ambil jenazah ni, nanti busuk pula kat situ kan. Oh, kalau kau nak tahu, mak aku tak ambil pun permata tu. Permata tu dia macam, mak aku dalam mimpi tu dia macam dah berhari-hari dekat situ. Mak aku tak ambil. Macam waktu diorang dengan waktu kita kan lain. Dalam mimpi tu macam dah berhari-hari dekat situ. Lepas tu permata tu sampai dah berhabuk, macam bersawang sebab tak ada siapa ambil. Lepas tu dia terbang sendiri pergi dekat tangan mak aku. Lepas tu dia keluar macam satu hologram daripada zamrud tu, daripada permata tu, menunjukkan kisah-kisah hidup lelaki tu, kisah-kisah hidup putera raja tu. Macam like selingan fast forward, macam tu lah apa jadi lepas dia masuk dunia manusia and stuff. Tapi benda tu laju dan it happened like a few second. Lepas tu hologram tu masuk daripada zamrud tu, lepas tu zamrud tu hilang. So I don't know what happened. Dia hilang dekat tangan mak aku. So aku tak tahu lah apa jadi lepas tu. Mom, if you watching this, correct me if I'm wrong. Okay. Lepas tu macam tu je lah kisah ni. Tapi kira sumpah lah seram weh. Like dia tak lah seram macam nampak hantu tu. I mean, Bunian tak jahat weh. Dia just
dia pun hidup macam kita juga, cuma kita tak nampak dia. Dan dia tinggal kat belakang rumah aku je. So macam kita orang technically berjiran. So hidup berjiran kenalah kamcik kan, gitu. So technically dia bagi tahu mak, dia suruh bagi tahu orang dia je lah sebenarnya dia meninggal kat situ. So mayat dia pun, jenazah dia pun dah selesai di settle kan. Selesai settle apa aku ni, dah settle lah kiranya dia punya majlis dia tu. So maybe diorang buat tahlil sekali ke malam tu, tak tahu lah. Sebab tu bising-bising daripada pukul 11 lebih sampai subuh. Memang malam tu memang bunyi tapak kaki non-stop. Lepas tu itu je lah ini dia, tak ada apa-apa pun menarik. Tapi aku tak tahulah, aku rasa maybe ini cerita mengarut kot sebab ada Zamrud, hologram, Putera Raja and stuff. Maybe it sounds like a dreamy thing to you. Tapi apa yang aku cakap ni semua kisah benar yang aku alami, family aku alami, kawan-kawan aku alami. So terserah korang nak percaya ke tak. Take a peek, wujudnya memanggil cerita.